So jadi kita tengok balik ya, ini tentang dua kalimat syahadah. Apa kontens? Apa konten dalam tu? Jadi tadi saya dah sebut. Jadi yang menjadi, kita tidak boleh dakwa, okey. Tidaklah boleh didakwa bahawa talqin kewajipan kalimat taqwa ni secara berhak dari seorang guru yang ahli pada babnya itu dan mengaku murid murabbi Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga beberapa banyak dosa dan kesalahan sekalipun pun diterima menjadi murid baginya. Ialah suatu tanda seorang itu telah mewarisi pusaka khalifah agama Islam. Maka kita tak boleh menyangka, tak boleh kita menyangka bahawasanya mewarisi pusaka khalifah wali agama Islam itu bukan dari kajian Islam yang bergantung dengan Islam. Kita tak boleh nafikan benda tu, kita kata bukan ni. Sebab Islam ni mak bapak aku Islam dah. Itu yang tak betul. Sepatutnya kita terima. Sebab itulah Allah letakkan sempadan. Di mana sempadan antara iman dan kufur? Akil balik. Kenapa akil balik Allah jadikan suatu waktu berlaku perubahan kat situ? Mana di mana seseorang telah lengkap akal dia, sempurna akal dia dan cukup batang tubuh dia untuk melaksanakan segala amalan-amalan Islam ni. Manakah border sempadan kita adalah di peringkat akil balik. Sebab tu syarat sah untuk solat dan sebagainya akil balik. Sebelum akil balik tak dinilai lagi amal tu. Mana dia duduk dalam fitrah lagi. Tak ada dosa lagi. Masuk je akil balik, maka jatuh taklif syarak atas anak itu, maka dia dah masuk dalam wilayah dosa dan pahala. Masa tu dia kena mengucap dia kalimah syahadah. Pok mak dia kena bawa, dicarilah tok guru mana, ustaz mana, ajar mengucapkan anak tu dia kalimah syahadah. Kalau ikutnya wali, bapak dia, kalau bapak pun tak faham lagi, dengan bapak sekali pergi. Carilah mana-mana alim ulama yang ada hubungan untayan kalimat syahadah ni, ajar mengucap kat situ. Pergilah terima Islam syahadah tu dulu kat situ. Jadi kita tak boleh cakap macam tu. Memang jadi wajib. Padahal inilah sebenarnya barang yang bergantung dengan agama Islam. Inilah perkara-perkara yang benda yang paling bergantung dengan agama Islam. Kerana yang demikian itu saja dapat menjadi kuat dan kekerasan ke atas segala seteru. Dan dengan dia terhasil pelihara agama Islam, diri, keturunan, harta benda dan negara. Maka dengan adanya kekuatan ini, maka bangkitlah semangat itu dalam diri orang yang menerima dia. Maknanya orang Islam yang menerima tu memiliki satu kekuatan min quwwatin. Satu kekuatan yang bersenikan kepada kekuatan. Tu yang saya tulis dalam tu, nampak tu kekuatan. Iman, Islam, ihsan, tauhid, ma'rifah, kasyaf, mukasyafah, mukafahah, manakib, karamah. Tinggal satu. Karamah, kelebihan, ijabah, makbul doa. Tu kekuatan yang Allah bagi dekat situ. Ada belaka, ada kekuatan iman, Islam, ada tauhid, ada ma'rifah, ada kasyaf, ada karamah lagi kat situ. Ini yang Allah bagi kepada siapa? Allah bagi kepada orang yang menerima kewajipan talqin dua kalimat taqwa tu. Orang yang menerima talqin kalimat taqwa tu, di situ Allah kurniakan keseluruhan. Sebab hak ni hak Nabi. Macam mana yang ada kat diri Rasulullah tu, bila kita terima di atas mana sekaliannya dan juzuk-juzuknya. Apa yang ada Rasulullah kita terima. Walaupun sikit yang kita dapat kita. Tak kisah. Yang penting hak tu adalah hak Nabi. Lebih baik lagi hak sikit ujung jari daripada yang besar tu bukan hak Nabi. Ini amalan dia. Maka dengan sebab itulah kita mempunyai satu kekuatan. Kekuatan ni yang boleh meruntuhkan segala kekuatan-kekuatan jahat. Tapi kalau seorang tak cukup. Kalau tanya ustaz, boleh tak? Tak boleh. Kena ramai lah. Kena seorang sikit. Macam perang, tengok perang. Rasulullah pergi perang macam mana. Bukan tak ada Nabi pergi perang seorang. Tapi kena bawa ramai masa itu pasukan. Kita pun macam tu juga. Umat Islam ni kena bersatu, satu dunia. Bukan dekat Malaysia aja. Semua kena bersatu. Daripada situlah akan menjadi orang yang sangat hebat di dunia dan juga di akhirat. Ini sebahagian daripada amalan yang dikatakan Khalifah Pusaka Wali. Sebab tu kalau kita tengok di dalam Al-Quran, banyak lagi kisah-kisah yang menarik. So malam ni saya nak cerita sikit. Jadi di sini yang dikatakan dua kalimat syahadah tu, maka kontens dia, kandungan dia adalah iman, Islam dan ihsan. Tiga benda ni. Jelas Saya rasa jelas. Iman, Islam, ihsan, dan kita niat menerima pusaka Khalifah Wali itu di atas makna sekaliannya dan juzuknya. Maknanya kita niat terima tu, kita terima tu semua. Kita niat. Soal nak dapat, soal lain. Niat dulu. Yang penting niat. Ya Allah, aku nak terima pusaka iman ni. Islam, ihsan, tauhid. Aku nak ni. Soal nak dapat banyak mana kita tak tahu. Itu terpulang pada Tuhan. Dan terpulang pada diri kita. Sejauh mana kita tu sincere. Sejauh mana kita tu ikhlas
dalam menerima akan pusaka Khalifah Wali. Dah terima kena beramal. Jangan duduk saja je. Itu yang saya kata tadi. Saya semalam saya perlukan ahli-ahli yang kita nak latih yang dalam 20-30 orang tu. Kita nak buat satu grup, kita nak latih supaya mencapai darjat yang macam ni. Supaya mencapai darjat iman, darjat Islam, darjat ihsan, darjat tauhid, darjat makrifah. Ada kasyaf situ, mukasyafah, mukafahah, manakib, karamah, makbul doa. Istajab doa, minta doa makbul, doa makbul. Jadi kita perlu latih. Ini manusia yang kita kena latih. Kita kena didik, kena tarbiyah, dia kena amal. So kita akan susun amalan-amalan ni dia kena buat macam ni hari-hari. Memanglah kalau siapa dengar pun nak tahu dah. Ini jenuh kalau nak buat ni. Memang tough lah. Nak panjat gunung Everest, 20 orang pergi panjat. Nak sampai atas berapa orang? Silap-silap 3 orang. Silap-silap seorang tak sampai kata. Itu kaedah dia. Jadi memang amalan dia, itulah amalan para ahli sufi, para awliya ilaih solihin. Itulah amalan-amalan mereka. Jadi kita buatlah, kita berusaha nak buat mengikut apa yang dicontohi oleh para ulama, oleh tok-tok guru kita. Walaupun sedikit, kalau kita tak mampu dengan dia sepenuh macam dia, kita buatlah 1/8 ke, 1/4 ke, separuh pada dia, Masya Allah. Tu jadi ini amalan yang kita nak buat. Jadi sebenarnya dalam kaedah amalan khalifah, pusaka Khalifah Wali agama Islam ni, dia memang kena kembali balik pada tempat asal dia. Kita nak balik kepada asal kita balik, iaitu menerima balik Islam, iman, Islam, ihsan, duduk di bawah payung, mengaku murid bagi Sultan Aulia guru kita, iaitulah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Jadi seperti saya sebut semalam, bila kita dah tadi petang tadi ada kematian adalah bapa anak buah saya tu meninggal sampai lambat sikit sampai maghrib baru selesai. Maghrib tu dah baru selesai kambui kubur, baca talqin, kalang kabut dah maghrib dah. Jadi bila kita pergi tu ke kubur tu, kita terkenang lah orang yang kita tinggal tu. Dia masuk dalam kubur, kita ni hidup lagi ni. Orang hidup ni cakap besar. Orang hidup ni. Bila mati tu, semua tinggal. Dia letak di dalam liang lahat. Liang lahat tadi dekat Kuala Kangsar ni, dia pakai liang lahat. Tak liang lahat, tutup dengan papan kat atas tu. Kemudian dikambusnya tanah. Pakai kambuh tanah. Kita pun tutuplah, kita pun bacalah tahlil. Kemudian kita pun bacalah talqin. Dalam talqin itu disebutlah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup tu pasti mati. Ketika itu kita balik. Orang ni tak hidup dah. Kita sekarang ni masih ada akal lagi, boleh fikir lagi, boleh hidup. Dia dah mati dah. Dia cabut nyawa. Kemudian bila lepas 7 langkah terakhir, orang yang akhir sekali. Sebab itulah kalau lepas orang yang ziarah ni, kita sebagai anak kalau boleh jangan balik lagi. Tunggu sekejap dulu. Biarlah yang lain balik. Sebab 7 langkah orang yang terakhir itu siapa? Orang-orang yang datang menghantar. Masuklah orang tukang gali, orang yang baca talqin dia dah balik. 7 langkah terakhir, 7 yang terakhir dia balik je, maka datanglah Munkar wa Nakir datang. Dengan membawa cambuk, dengan membawa rantai, macam-macam lah, cemeti lah. Kita pun tak tahu apa benda yang dia bawa, tapi dia sebut begitulah. Maka bila anak tu tak balik, tunggulah sekejap, 15 minit ke 20 minit. Tunggu, sebab apa? Ketika ditunggu tu, bila Munkar wa Nakir tu bertanya, kalau dia datang bertanya, tak ada seorang pun yang menunggu di atas kubur tu, maka soalan dia sangat keras. Sangat keras. Dia bertanya dengan sangat kasar dan keras. Man rabbuka, katanya. Man nabiyuka, man ikhwanuka. Dia tanya. Dia jawab satu dulu. Kalau dia tanya siapakah lelaki? Siapakah hamba Allah? Lelaki tersebut sebagai pesuruh Allah. Maka nak jawab macam mana? Maka jawablah olehmu. Dialah hamba Allah, iaitulah Muhammad Rasulullah. Maka dikatakan sekiranya orang tu lepas menjawab soalan Muhammad itu, maka terlepas daripada soalan yang lain. Masa itu dibangkitkan. Sebelum dia tanya, dibangkitkan daripada kubur. Tadi kita tanam tadi, tak sampai 15-20 minit kita ke bumi mayat tu, dibalut dengan kain putih, duduk dalam liang lahat. Kemudian kita pun orang yang 7 langkah terakhir, maka datang malaikat dibangkitkan orang tu di dalam kubur. Macam mana kubur tu? Bukan macam ni lah. Di alam kubur ni lain. Bukan macam tanah tu kita bayang nak bangkit kemudian dalam tanah. Tapi di alam kubur. Duduk satu alam yang lain. Dibangkit, dia duduk. Dia bertanya dalam keadaan duduk tu. Man rabbuka.
Cuba kita bayang nak jawab macam mana. Dah lah kita mati seorang-seorang. Masa kita hidup, guru mursyid pun tak ada yang kita nak ikut. Kita mengikut kita je. Kita rasa-rasa kita hebat. Kita boleh selamat tanpa tak payah guru kita nak bawa amal kita tu dalam kubur. Nak berdepan dengan munkar wa nakir yang malaikat yang tidak ada senyum kepada mereka itu. Inilah bila pergi ke kubur tu kita terfikir macam-macam benda lah. Kita fikir, ni orang ni, besok kita pula. Macam mana kita nak jawab? Maka sebab itulah apa yang saya cuba sampaikan pada malam ni, ke perkara yang berhubung, berkait dengan amalan, dengan alam-alam roh, alam barzakh, tempat alam yang asal kita. Sekarang ni kita dah terlupa teruk dah. Macam mana kita asalnya. Sedangkan kita hidup ni, di alam lahut tu dah 1000 tahun dah. Tak tahu apa lama dah kita hidup di sana. Allah hantar sini sekejap kan. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dah mati. Sedangkan kita hidup di alam sana tersangat lama. Diturunkan sekejap untuk diuji. Sini tempat ujian. Allah bagi macam-macam kat kita. Terutama dunia. Lepas tu dunia ni dunia fil ghurur. Dunia ni tipu daya. Orang terpengaruh dengan dunia ni hancur je gitu. Dia tak pedulilah ke agama ni. Sebab apa? Sebab itulah kena terima balik khalifah pusaka khalifah wali ni. Bila duduk atas muka bumi ni, kena terima ni balik. Kalau tidak, kita jadi orang yang tak ada beragama. Kena terima balik macam Nabi. Sebab hak Nabi. Nabi dah bawa, Nabi dah hajar kat kita. Tetapi sayang, dihilangkan oleh kaum kafir, musyrikin, kafirin. Orang-orang kafir ni, dia perhilang dah amalan-amalan ni. Dia tahu di mana kekuatan umat Islam, iaitu pada 2 kalimah syahadah. Sebab pada kalimah syahadah, bila orang tu terima syahadah, dia akan hidup di hati dia. Maknanya syahadah tu adalah ruh yang menghidupkan amal dia. So bila syahadah dah tak ada, terus-terus jadi semayang. Tanya tengok siapa pun. Rukun Islam dah ni tinggal berapa dah? Tinggal 4 je. Mana lagi pergi 1? 1 dah lebuh, dah hilang. 4. Patut pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Dah tak peduli dah buat syahadah ni. Terus semayang je. Kalau anak kita dah akhir balik, siap watan. Kamu pergi solat. Kamu kena solat. Lepas tu puasa, zakat, haji. Ada tak kita ajar kat anak kita tentang syahadah? Ada kita cerita tak macam mana saya ada cerita ni? Kita mengaji tak? Tak ada. Mengaji pun tak ada. Tak ada. Silibus apa pun tak ada. Habis dibuang. Sebab tu kita jadi hancur akhir zaman ni. Kekuatan kita dah tak ada dah. Yang ada orang Islam. Orang mukmin tak ada. Sedangkan yang doa yang Allah terima, doa orang mukmin. Dalam Quran pun Tuhan sebut, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Allah tak kata orang Islam, orang yang beriman. Orang yang beriman tu sudah pasti mereka Islam. Amirul Mukminin, Ummul Mukminin. Ummi kepada orang mukmin, khalifah kepada orang mukmin. Dia tak sebut khalifah kepada orang Islam. Sebab Islam tu datang setelah iman. Iman tu datang dulu. Macam tu. Jadi kita dah terhilang satu benda yang paling kita perlu sangat. Yang sangat kuat untuk menyelamatkan kita fid dunia wal akhirah. Iaitulah iman tadi. Maka sebab itulah iman tu duduk di mana? Duduk pada penerimaan 2 kalimah syahadah. Bukan sahaja iman. Islam duduk kat situ. Ihsan kat situ. Tauhid kat situ. Makrifah kat situ. Kasyaf kat situ. Mukasyafah, mukafah, manakib, karamah. Kelebihan-kelebihan. Berbagai kelebihan-kelebihan. Ijabah, makbul doa. Orang mukmin duduk di dalam 2 kalimah syahadah. Sekarang ni bila syahadah tu dah hilang, kita duduk megah dengan Islam keturunan ni, maka inilah yang kita terima akibat hari ni. Semua kita terima akibat hari ni. Orang Melayu hari ni yang tak kembali balik menerima khalifah kewajipan tadi, talqin kewajipan agama Islam tadi, maka macam inilah sampai kesudahnya. Maka jadilah kita sebagai umat-umat yang macam buih, Nabi kata. Bukan benda ni saja nah. Benda ni berlaku masa satu kuliah saya buat tu seorang Arab, orang Yaman. Ini pakar tulis Quran, terjemahan Quran. Lepas kuliah dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, betul dah cakap Ustaz. Kalau ini, dia kata ini bukan masalah orang Melayu Ustaz. Kenapa saya tanya dia? Sebab saya orang Arab, saya orang Yaman. Kami dekat Yaman macam Ustaz cerita tu betul sebiji. Memang kami tak terima syahadah. Kami duduk pakai Islam keturunan mak bapak kami. Iman pun pakai hak mak bapak kami. Lepas tu perang kalah. Tengok Iraq, tengok Libya. Sebab apa? Sama aja orang-orang Arab pun. Sama juga dengan orang Melayu. Sama juga dengan Indonesia. Sama juga dengan di Nusantara ni. Kita kalah, kita tewas sebab kita dah hilang satu kekuatan. Kita sangat-sangat perlu kekuatan tu supaya Islam tu bangkit. Bila kekuatan tu dah hilang, apa yang tinggal kita? Roh dah tak ada. Nyawa tak ada. Ada agama tak ada nyawa. Jadi macam robot terpacak situ. Ada bateri hidup, tak ada bateri mapuh terus. Ini yang kita nak bincang tu. Sekarang ni benda ni sangat penting. Jadi apa yang saya cuba bawa sebenarnya, kita nak sampai ke kemuncak lah ni. Nak cerita tentang
Inilah sebenarnya yang kita nak bawa sangat. Bila dah terima tu nanti, dia akan datanglah segala ilmu, segala amal tu datang dalam kita beramal tu nanti insya-Allah. Pasal bila kita berhubungkan diri kita di bawah guru, dengan murabbi kita tu dan sampai kepada Rasulullah, sampai balik kepada Allah, maka kita dapat merasailah kat situ. Inilah kemuliaan dia. Bukan dekat di dunia, malahan juga di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi min ashabihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka kafarata dzunubi sirrihi wa jahri wa niyatu wa qalbuhu bi qalbi. Allahumma tawil umurana wajid fi kulli lailati wa dawla wa ihsanahu wa taqabbal du'ana bi barakati syayikhina maulana sayyidi Syamil Qadir Jalani wa barakati syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal ghammi ya li'ibadihi yaghfiru wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal karim. So alhamdulillah selesai sudah malam ni. Saya rasa saya pun tak berani nak bagi slide banyak-banyak sangat. Sebab nanti lagi banyak lagi payah nak faham. So mungkin saya rasa 1-2 slide macam ni dah cukup cantik, mudah faham. Nanti siapa yang tak faham rujuk balik dalam post yang dia orang admin akan post nanti. Jadi kalau benda ni sebagai satu panduan lah, guideline, garis panduan nak memahami tentang amalan-amalan apa yang kita belajar tu. Ni sangat penting lah. Amalan ni sangat-sangat penting, bukan main-main . Kalau tidak kita ni duk harap kekuatan kederat . Tak ada kederat kita letih. Sedangkan ada lagi di sebalik rahsia tu, di sebalik kekuatan jasad kita ni, ada lagi kekuatan rohaniah disebut. Kekuatan itulah terletak kepada 2 kalimat syahadah tu. Cuba research balik, baca-baca balik, tengok kalau siapa lapang dalam Google kan, cuba type balik tengok macam mana tentang pengertian 2 kalimat syahadah ni. Sangat hebat . Sebab tu kita kena cari balik. Kita kena siap kembangkan amalan-amalan ajaran syahadah supaya ramai orang umat Islam di Malaysia ni kembali mempelajari balik akan 2 kalimat syahadah. Saya tengok tertinggal banyak. Dalam silibus pun dah tak ada dah. Silibus sekolah, universiti dah dibuang dah silibus tu. Banyak tajuk dia cerita sepintas lalu pun dah habis. Yang difokuskan sembahyang, itu. Yang lain-lain, yang tu dah hilang yang tu. So, jadi dengan kaedah yang macam ini, mudah-mudahan kita dapat kembali, hidupkan balik kalau untuk kita dan juga untuk zuriat-zuriat kita nanti insya-Allah. Ini sangat-sangat penting. Jadi sekadar ni dulu malam ni. Saya minta pada maaf. Itu kurang terkasar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.